Okay, hari ini kita akan masuk kepada 7.3 iaitu Solutions of Trigonometric Equations. So, kita ada tiga subtopik untuk 7.3 iaitu yang pertama untuk single trigonometric function. Yang kedua adalah quadratic form. Dan yang ketiga adalah dalam form A cos theta plus B sin theta sama dengan C. Kemudian yang keempat adalah ada empat subtopik iaitu express dalam bentuk R sin theta ataupun R cos theta. Dan satu lagi adalah maximum minimum. Okay, maximum minimum untuk trigonometric expression. So ada 5 subtopik semua sekali. So yang pertama kita akan pergi kepada yang paling basic sekali iaitu equation with a single trigonometric function. Iaitu kita akan selesaikan equation dalam bentuk sin theta sama dengan K ataupun cos theta sama dengan K, tangent theta sama dengan K. K itu adalah constant. So kita akan pergi kepada example 9, soalan nombor 1 dahulu. Okay, soalan nombor 1 dia cakap solve the following equation for 0 until 360 degrees. So, step yang kita akan gunakan dinamakan LARCA iaitu LARQA. Okay, ini adalah step yang pertama, step yang kedua, step yang ketiga, step yang keempat dan step yang kelima. Tetapi ini saya akan ubah sikit pada step yang kedua iaitu saya akan tukar A kepada alpha supaya kita tak keliru dengan 2A di sini. So, kita pergi kepada step yang pertama iaitu L. L maksudnya apa? Dia adalah maksudnya linear. Maksudnya kita kena dapatkan kita punya equation dalam bentuk linear. So, kalau kita tengok soalan ni, dia dah dalam bentuk linear. Sin theta sama dengan 1/2. Bentuk linear ni bentuk macam mana? Dia adalah dalam bentuk sin theta sama dengan K. Okey, itulah dalam bentuk linear. Ataupun sini boleh jadi cos, sini boleh jadi tangent. Tak ada masalah. Yang pastinya dia mesti dalam bentuk macam ni. So, untuk step yang pertama dah selesai. Baik, untuk step yang kedua iaitu A. Okay, ataupun alpha ini adalah acute angle. Kita akan cari dia punya acute angle. So, caranya macam mana? Baik, kita tulis alpha. Kemudian ini akan jadi sin inverse 1/2. So, kalau kamu tengok kat sini, ini beza. Dekat sini dia guna theta. Di sini kita guna alpha untuk cari basic angle. So, basic angle kita adalah sama dengan 30 darjah. Kemudian step yang seterusnya adalah range. Okay, so range R. So range kalau kita tengok soalan dah bagi iaitu daripada 0 degree sampai 360 degree. Kadang-kadang di sini akan berubah. So kita tulis saja dulu. Nanti bila sampai soalan yang berubah range dia, kita akan tengok macam mana nak buat. So step yang seterusnya adalah Q iaitu quadrant. Okay. So, sekarang ni yang pertama saya akan lukis dulu saya punya X dan Y axis ni. Kemudian saya tengok saya punya range. So, kalau saya tengok saya punya range, dia adalah start daripada 0 degree ni pergi kepada 360. So, meaning that satu pusingan. Kemudian, saya akan lukis saya punya line iaitu sin yang positif. Sin positif di kuadran yang keberapa? Sin positif di kuadran yang pertama dan kuadran yang kedua. Okey, Ali suka tanam kopi. So, sin positif dia berada di kuadran yang pertama dan kuadran yang kedua. Kemudian kita tengok dekat mana line dan kita punya pusingan ni bersilang iaitu di sini dan di sini. Meaning that kita akan dapat dua jawapan. Kemudian basic angle saya berapa? Basic angle saya adalah 30 darjah sini dan 30 darjah di sini. Okey, kemudian kita pergi kepada step yang kelima iaitu A. A adalah apa? A adalah answer iaitu jawapan akhir kita. So, theta adalah sama dengan, ingat, theta always dikira daripada positive x-axis. So, ini satu jawapan. So, berapa tu? Itu adalah 30 darjah. Kemudian satu lagi adalah ke sana. Ingat kita ikut kita punya arah pusingan ni. Okey. So, bila macam tu kita akan dapat jawapan kita ni iaitu angle ni iaitu dia adalah sama dengan 180 tolak dengan 30. So kita akan dapat jawapan akhir kita adalah sama dengan 30 dan 150 darjah. So selesai untuk soalan nombor 1. So kita recap balik. Yang pertama
kita mesti pastikan dia adalah dalam bentuk linear. Okey, mesti dalam bentuk macam ni. Kemudian yang kedua, kita akan cari kita punya acute angle. Okey, ataupun basic angle. Kemudian yang ketiga, kita akan cari kita punya range. Yang keempat adalah quadrant. Okey, quadrant kamu kena tulis apa kat situ. Yang pertama, kamu kena lukis kamu punya range. Okey, iaitu yang ini. Kemudian yang kedua, lukis kamu punya line. Kemudian yang ketiga adalah tulis basic angle. Okey, basic angle. Yang keempat, barulah kita pergi kepada cari angle. Okey, ini basic angle adalah alpha, angle adalah theta. So, step yang kelima barulah tulis kita punya jawapan. Okey, kita pergi kepada soalan B. Tangent theta adalah sama dengan 1 per square root 3. So, yang pertama adalah L, iaitu bentuk linear. So, ini dah dalam bentuk linear, tak ada masalah. So, kita tulis saja. Kemudian, alpha. So, ini adalah sama dengan alpha equals to inverse tangent 1 per square root 3. So, bila tekan calculator, pastikan calculator kamu dalam mode degree. Okey, so kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 30 darjah. Kemudian, step yang seterusnya adalah R, iaitu range. Apa range kita? Kalau tengok pada soalan asal tu, range kita adalah daripada 0 degree sampai 360 degree. Kemudian pergi kepada step yang seterusnya iaitu quadrant. So kita akan lukis kita punya X dan Y axis dulu yang pertama. Yang kedua kita akan lukis kita punya range ni, pusingan dia ke mana. So daripada 0 sampai 360. Step yang ketiga adalah kita akan lukis kita punya line. So ini adalah tangent yang positif. So, tangent positif di mana? Okey, Ali suka tanam kopi. So, dia dekat sini. Kuadran yang pertama. Kemudian, dia pada kuadran yang ketiga. Kemudian, kita akan tengok intersection dia. So, dia intersect dekat sini dan intersect dekat sini. So, meaning that kita akan dapat dua jawapan. Kemudian, kita akan lukis kita punya basic angle. So, basic angle kita di sini adalah 30 dan di sini adalah 30. Okey, so selesai yang situ, kita boleh pergi kepada kita punya jawapan iaitu theta. So theta always measured from positive x-axis dan mengikut arah pusingan range kita. So yang pertama adalah yang ini, itu berapa dia punya degree, itu ada 30 degree. Kemudian yang kedua adalah macam ni. Okey, so itu adalah 180 tambah 30. So, kita akan dapat jawapan akhir kita adalah 30 dan 210. Baik, macam mana kamu nak tahu jawapan yang kamu dapat ni betul ataupun tidak? Kamu boleh check. Okey, so kamu tekan calculator, tangent 30 degrees dapat tak 1 per square root 3? Kalau dapat, maksudnya jawapan kamu betul. Sama juga dengan tangent untuk 210. Dapat tak 1 over square root 3? Kalau dapat, maksudnya jawapan kita betul. Itu cara untuk check. Okey, untuk soalan C. Baik, step yang pertama adalah linear. So, ini dah dalam bentuk linear. Okey, kemudian step yang kedua adalah alpha, iaitu acute angle kita. So, alpha adalah sama dengan arc cos square root 3 per 2. So, ini adalah sama dengan 30 darjah juga. Okey, so 30 darjah juga. Kemudian range kita sama saja, iaitu daripada 0 sampai 360. Kemudian quadrant kita, baik kita akan buat X dan Y axis yang pertama dulu. Okey, step yang pertama buat X dan Y axis dulu. Kemudian kita akan lukis kita punya range daripada 0 sampai 360. Ini adalah anti-clockwise. Kemudian kita akan lukis kita punya line, iaitu cos dan dia adalah positif. So, cos positif dekat kuadran yang mana? Dia pada kuadran yang pertama dan kuadran yang keempat. Okey, Ali suka tanam kopi. Kemudian basic angle kita adalah 30 darjah di sini dan di sini pun 30 darjah. Dan step yang keempat adalah kita akan terus cari kita punya answer. Okey, so theta adalah sama dengan, baik, theta ni always measure from positive x-axis di sini. So, dia akan jadi ini 30. Okey, dan ini berapa?
dia adalah 360 tolak 30. So, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 30 dan 330. Okey. Macam mana kalau kamu nak buat macam ni? Okey, satu kamu nak ambil 30, satu lagi kamu nak ambil negatif 30. Salah Okey, contoh kalau kamu buat theta adalah sama dengan 30 darjah, satu lagi adalah negatif 30 darjah. Salah kenapa? Baik, kamu tengok kamu punya range di sini. 30 termasuk dalam range, tetapi negatif 30 tidak berada dalam range. Dan satu lagi dia salah adalah sebab dia tidak mengikut arah pusingan kita punya range ni. Okey, range kita ni anti-clockwise. Tapi negatif 30 ni dia clockwise. So, salah. Okey, so selesai untuk soalan nombor 1. Next video kita akan masuk kepada soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Itu sahaja. Thank you guys.